Pernah tak anda terbayang tersesat dalam hutan, seorang-seorang, terpisah daripada kawan-kawan? Apa anda nak buat? Inilah yang berlaku kepada Yossi Gisberg. Kalau anda nak tahu kisah macam mana Yossi Gisberg ni menghadapi semua ni dan terselamat, mai sini aku cerita. Assalamualaikum, selamat datang ke Story Paria. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah subscribe channel ni. Dengan sokongan anda, channel ni telah pun berjaya mencapai 28 subscribers. Alhamdulillah. Tak kisahlah yang datang daripada Noro-Noro TV ke, daripada TikTok ke, ataupun terjumpa channel ni secara tak sengaja, aku sangat hargai sokongan anda semua. Bagi yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk menekan button subscribe ke bawah tu. Bantu aku untuk capai 1000 subscriber secepat mungkin. Target dalam masa terdekat ni adalah untuk mencapai 100 subscriber sebelum tamat bulan Julai ni. Okay, back to the story pasal Yossi Gisberg. Cerita dia macam ni. Yossi Gisberg ni adalah seorang pemuda yang berasal daripada Israel. Selepas dia menamatkan latihan ketenteraan pada usia 21 tahun, dia masih tercari arah untuk kehidupannya lah. Satu buku yang dia baru saja habis baca menjadi inspirasi untuk dia mengembara ke seluruh dunia. Lalu dia pun mula untuk mengembara ke Amerika Selatan. Dalam perjalanan dia ke sana tu, dia sempatlah berkenalan dengan seorang fotografer daripada Amerika, nama dia Kevin Gill, dan juga seorang cikgu daripada Switzerland yang bernama Marcus Stamp. Lalu mereka tiga orang ni menjadi sahabat baik dan sama-sama mengembara ke La Paz, Bolivia. Oh, lupa nak beritahu, kisah Yossi Gisberg ni telah pun diadaptasi ke bentuk filem yang bertajuk Jungle, lakonan Mamat Harry Potter tu pada tahun 2011. Tapi cerita yang aku nak fokus ni lebih kepada cerita daripada Yossi sendirilah. Beza sikit lah daripada filemnya. Okey, semasa di La Paz, pada suatu hari tu, tengah tiga orang ni duduk rancak bersembang, tiba-tiba ada seorang lelaki misteri muncul dan mengajak mereka ni untuk mengembara ke dalam hutan. Lelaki misteri ni nama dia Carl Ruprecht. Dia claim dia adalah seorang geologis yang berpengalaman. Dia mengajak mereka ni untuk masuk ke dalam hutan Amazon sebab nak berjumpa dengan sebuah puak yang terpencil, dan satu lagi sebab adalah untuk mencari lombok emas. Yossi ni dia dengar je pelawaan yang macam ni, terus dia seronok kan. Ini yang dia nak selama ni pun. Alang-alang dah boleh join ekspedisi dengan orang yang berpengalaman ni, takkanlah dia nak tolak kan. Nak pergi sendiri nanti bahaya pula. Yossi dengan Kevin ni memang excited nak join. Tapi Marcus ni mulanya dia menolak pelawaan tersebut. Yalah, nak masuk hutan Amazon kot, bukannya nak pergi jaga trekking dalam taman negara ke apa ke. Hak ni nak jalan pun kena buka jalan sendiri, kena tebas pokok sendiri. Tapi setelah dipujuk berkali-kali oleh dua orang kawan dia ni, dan atas dasar setia kawan, Marcus pun join lah juga. Setia kawan konon. Satgi hampa dengar apa dia buat kat Marcus ni, hampa tahu lah. Lepas tu mereka pun mula bertolak ke hutan Amazon. Tak banyak barang yang mereka bawa, hanya sedikit saja kelengkapan camping dan sedikit saja makanan. Carl yang sebenarnya tak bagi bawa banyak. Kononnya dia pun adalah penggembara, bukannya level-level pengangkat sekolah rendah ke nak bawa makanan banyak-banyak ni. Nak makan, tangkap je apa yang ada dalam hutan tu. Selepas lebih kurang 3 hari perjalanan, stok makanan dah mula berkurang. Mereka dah start kena cari makanan sendiri, dan binatang yang menjadi pilihan adalah monyet. Dalam 4 orang tu, hanya Marcus saja yang tak sanggup untuk makan monyet. Yang member dia lagi 2 orang tu berdai je acah-acah adventurer. Dan disebabkan tak makan ni lah, Marcus semakin hari semakin lemah. Kaki dia pun mula cedera dan juga mereput. Makin lama, makin susah dia nak berjalan, dan ini melambatkan pergerakan mereka semua. Marcus dah banyak kali beritahu yang kaki dia ni sakit, tapi Yossi and the gang ni menganggap Marcus ni manja. Kaki sakit sikit pun takkanlah tak boleh handle kan. Pada mulanya, dia pun ni paksa juga untuk dia berjalan. Tapi selepas beberapa hari masih tak sampai-sampai ke destinasi, dia pun mula meragui kewibawaan Carl. Dia pun kata Carl dia bawa pergi mana ni kan, tak sampai-sampai lagi. So mereka pun buat keputusan untuk berpatah balik. Tapi nak patah balik pun bukanlah benda yang mudah. Time ni berlaku konflik yang merubah segala-galanya. Kevin dia mencadangkan untuk membuat rakit dan juga menggunakan jalan sungai. Tapi Carl ni dia berkeras untuk gunakan jalan darat.
Rupanya Carl ni dia tak pandai berenang, patutlah dia tak main ikut jalan sungai kan. Dan akhirnya selepas bertikam lidah, grup pun terpecah kepada dua. Yossi dia ikut Kevin sebab mereka dua orang ni kawan baik. Marcus dia nak ikut Kevin juga, tapi Kevin tak bagi. Sebab Marcus ni akan menjadi beban katanya. Lagipun dengan keadaan kaki Marcus yang tak boleh kena ayak tu, jalan darat adalah jalan yang paling sesuai lah. So terpaksa lah Marcus ni ikut juga Carl, walaupun dia tak mau sebenarnya. Sewaktu dua grup ni nak berpisah, Marcus sikit pun tak rasa geram ataupun marah dengan Kevin. Dia siap cakap elok-elok lagi dengan dua orang kawan dia ni supaya jumpa lagi dekat lapas nanti. Tapi malangnya itu adalah kali terakhir Yossi dan Kevin melihat Marcus. Yossi dan Kevin ni meneruskan perjalanan menaiki rakit. Tanpa mereka sangka, arus sungai tiba-tiba bertukar deras dan menyebabkan mereka terpisah. Sebab rakit mereka hancur. Dalam keadaan tak sedarkan diri, Yossi dihanyutkan arus dan terdampar di pinggir sungai. Dan sebaik saja dia sedar, dia bangun untuk meneruskan perjalanan mencari Kevin. Tapi tak jumpa-jumpa. Dipendekkan cerita, Yossi keserangan dalam hutan selama 20 hari. Bukannya sat tu, dekat 3 minggu ke. Dia cuba untuk mencari jalan keluar tapi tak jumpa juga. Ada sekali tu, dia nampak ada kesan parang dekat pokok. So dia sangka ni mesti Kevin yang tinggalkan tanda untuk dia ni. So dia pun ikutlah kan tanda tu. Dan selepas beberapa ketika, dia nampak pula ada kesan tapak kasut. Dia duk bajet, ni mesti Kevin punya ni. Tapi bila dia perhati betul-betul, rupanya kesan tapak kasut tu adalah kesan tapak kaki dia, kesan tapak kasut dia sendiri. Rupa-rupanya dia tak ke mana pun, dia pusing-pusing dalam kawasan yang sama juga. Kalau nak cerita kesusahan dalam hutan ni, memang macam-macam lah yang Yossi ni lalui. Takat hujan, tak ada makanan, pacak dengan semut ni, tak payah duk cerita lah kan. Binatang buas pun dia jumpa. Ada satu malam tu, tengah dia nak tidur, tiba-tiba main jaguar sekok depan muka. Kebetulan dalam beg dia tu ada penyembur serangga dan juga lighter. Terus dia ambil, dia buat tu macam flamethrower kan. Terus larilah jaguar tu. Semut dalam hutan tu pun lain macam. Bukan macam semut hitam kat rumah kita ni. Kalau hak kat rumah kita ni, dorong gula je kerja dia. Tapi kalau semut hutan ni, sekali dia ketit, oi jenuh menjerit, sakit. Dan yang paling ironinya, kaki dia pun dah jadi cedera macam kaki Marcus. Masa ni baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Sebelum ni duk kata Marcus manja kan. Lah ni rasa sendiri. Dan selepas 3 minggu dalam hutan, Yossi ni pun macam dah putus asa lah nak hidup. Dengan tak ada tenaga nak jalan, dia reda lah, apa nak jadi pun jadilah kan. Pada suatu hari tu, masa dia bangun tidur, dia terdengar macam bunyi sayap lebah yang kuat. Bila dia tengok, rupanya Kevin datang dengan menaiki bot. Kevin ni pun sebenarnya dia hanyut juga, tapi dia lebih bernasib baik sebab ada penduduk yang jumpa dia terdampar di pinggir sungai. So lepas dia diselamatkan, dia merayu untuk mereka tolong dia cari Yossi pula. Dan selepas beberapa kali keluar untuk misi penyelamatan, akhirnya Yossi berjaya ditemui dan diselamatkan. So lepas mereka dah rehat, dah kembali pulih, dah sihat, mereka terus ke kedutaan Switzerland dan juga Austria untuk meminta bantuan bagi mencari Marcus dan Carl. Masa ni baru mereka tahu yang Carl tu sebenarnya adalah seorang penipu. Dia memang dikenaki oleh polis. Dia dah banyak menipu pengemara untuk mengambil harta benda mereka. Dan untuk Marcus ni pula, tak ada siapa pun tahu apakah nasib Marcus lepas dia ikut Carl. Kesian sebenarnya kat Marcus ni. Dia daripada awal memang tak mau ikut, tapi diorang ni duk ajak juga. Dah lah benda macam ni jadi kat dia. Kesian lah. Ok guys, sampai setakat ni saja dulu kisah survival Yossi Gisbert di hutan Amazon ni. Jangan lupa untuk like video ni, share video ni dan subscribe channel ni. Anda juga digalakkan untuk tinggalkan komen apa yang tak ok dengan video ni dan apa yang boleh aku improve untuk next video. Segala sokongan anda sangat aku hargai. Sehingga ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum.